Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua murid-murid 5 proaktif yang sangat proaktif, Waalaikumsalam cikgu. aktif, sangat kreatif, sangat inovatif dan segala tif-tif yang lain lah. Hari ni kita akan habiskan bab 4. Hari ni kita akan habiskan bab 4. Biar betul je nak habis bab 4. Okey. Okey, buka buku modul awak. Kita tengok dulu. Oh, tak boleh. Hari ni tak boleh habis bab 4. Hari ni kita habis 4 point. Hari ni kita belajar aruhan elektromagnet. Besok kita belajar transformer. Lepas tu. Okay. So, awak tengok muka surat 114. Apakah dia aruhan elektromagnet? Sebelum ni kita belajar. Kita bagi arus. Kita akan dapat gerakan. Ataupun daya. Okay. Hukum tangan kiri. Hukum tangan kiri kita ada FBI. Iaitu kalau kita bagi arus kita akan dapat daya. Hari ni kita belajar aruhan elektromagnet. Terbalik dia. Maksud dia kita bagi daya kita dapat arus. Okey. Itu konsep kipas angin. Macam sebelum ni konsep kipas angin. Kita bagi elektrik kita dapat daya iaitu kipas yang berpusing. Hari ni kita terbalikkan pula. Okey. Muka surat 114 menyatakan aruhan elektromagnet penghasilan arus elektrik teraruh dalam suatu konduktor yang berada di medan magnet yang berubah-ubah. Syarat dia dua saja. Yang pertama kena ada magnet, yang kedua kena ada konduktor. Biasanya kegelung wayar. Okey, ini konsep dynamo basikal lah. Okey. Muka surat 115. Plug magnet terhasil di antara dua kutub magnet dengan menggerakkan wayar ke bawah atau magnet ke atas, plug magnet akan terpotong. Kita tak faham kan? Okey, saya akan tunjukkan kepada awak semua. Sepatutnya awak nampak saya punya skrin. Alright. Jadi kita lukis dulu magnet. Saya lukis magnet. Apa kecil sangat ni? Ish. Okey, ini satu magnet. Ini satu lagi magnet. So, ada berapa magnet? 2. Okey, so di antara dua magnet, ini utara, ini selatan. Ini utara, ini selatan. Ikut sekolah, mana pun. Kok mana pun boleh. Okey, dia akan ada medan magnet, betul tak? Kalau nak lukis medan macam mana? Dia keluar dari utara pergi selatan ke? Keluar dari selatan pergi utara? Utara pergi selatan. Utara pergi selatan. So dia keluar. Dia keluar medan dia kan? Nak mai ke selatan. Yang ini pun sama. Keluar. Pergi ke selatan. Okey, tapi sebab dua-dua anak panah ni akan bertembung, so dia akan kona. Dia pun akan kona. Kan? Utara mana? Menarik tak? Okey. So, ini yang biru di tengah ni ialah medan magnet. Okey, kita nampak tak? Kita tak nampak. Tidak nampak dengan mata kasar. Okey. Katakanlah saya ambil satu wayar. Saya tarik satu wayar kat sini, warna hitam juga. Macam nak tukar kalau. Oh, saya berwayar warna hijau. Yeay. Okay, wayar tu warna hijau. Saya gerakkan wayar ni. Okay. Apa maksud plug magnet? Plug magnet ni lebih kurang medan magnet lah. Yang warna biru saya buat ni, ini adalah plug magnet lah. Di antara
Okey. Dan saya akan gerakkan satu wayar konduktor, iaitu wayar hijau ni. Saya kena gerakkan dia. Saya kena gerakkan dia. Dia tak boleh duduk diam. Kalau dia duduk diam, dia tidak menghasilkan arus aruhan. Daya lah. Okey. Contohnya, saya lukis guna warna pen purple. Saya gerakkan dia ke atas dan ke bawah. Saya naik turun lagu tu. So, konduktor ni, wayar ni akan memotong flux magnet. Dia akan potong benda-benda yang saya buat warna kelabu ni. Flux magnet yang saya lukis tadi tu, okey, akan terpotong oleh wayar hijau ni sebab dia bergerak naik turun. Dia akan bergerak di dalam medan magnet. Okey, dia bergerak dalam medan magnet di antara dua magnet ni. Okey, itu yang kita panggil sebagai memotong flux magnet. Okey, syarat dia kena bergerak baru dia potong. Arus, kalau awak tengok kuasa 115 yang atas sekali, dia tulis arus ta'aruf terhasil apabila wayar memotong garis medan magnet tersebut. Wayar hijau saya ni, saya gerakkan dia. So dia akan potong garisan-garisan biru yang saya buat ni, iaitu garisan medan magnet ataupun flux magnet. So bila dia potong, maka wayar ni automatik akan ada arus. Kita panggil arus aruhan ataupun DGE lah. Kadang-kadang kita panggil DGE. Okey, arus aruhan. Wayar ni gerak-gerak kat dua magnet. Kalau hang pegang dengan tangan, sekejap hang akan rasa elektrik. Okey, kalau saya sambung wayar ni terus pergi ke mentol. Okey, ni mentol. Bila saya gerak-gerak wayar hijau ni, lampu dalam mentol ni akan menyala. Kalau wayar ni duduk diam, tidak akan menyala. Okey, persoalan dia sekarang, adakah gerak wayar saja? Kalau gerak magnet jadi ke tak? Rasa-rasa? Putri? Maksud cikgu macam mana gerak magnet saja? Kalau saya tadi kita gerak wayar kan, ni wayar tak gerak, saya nak gerakkan magnet. Jadi tak? Tak. Tak. Okey, jawapan dia jadi. Hello. Salam. Tak mau. Tanya Naziri ada nak kan? Naziri tanya dah. Okey. Lemang kat dah, dia duduk Semawa lemang. Okey. Jawapan dia ialah jadi. Dia either one, sama ada you gerakkan wayar konduktor ataupun you gerakkan magnet. Contoh dia, saya ambil magnet ni, saya goyang-goyang mai kat dia. Magnet ni pun saya goyang-goyangkan. Okey. Dia tetap berlakunya pemotongan flux. Okey. Bila saya goyang magnet ni pun, medan magnet ni akan bergerak bersama-sama. So masih lagi terpotong oleh wayar konduktor wayar. Konduktor wayar ni masih akan potong flux magnet tu. So sama ada awak gerakkan magnet atau awak gerakkan konduktor wayar, dua-duanya akan menghasilkan arus teraruh ataupun arus aruhan. Okey, Putri faham tak? Faham dah cikgu. Okey, good. So, kita tengok muka 115. Kewujudan arus teraruh dikesan oleh galvanometer. Tiada pemotongan flux magnet apabila wayar bergerak secara melintang melalui garis magnet di antara dua. Okey, mana nak pergi mengaji. Bye. 115. Aruhan ta'aruf dalam solenoid. Arus ta'aruf terhasil apabila ada perubahan garis medan magnet dalam solenoid. Okey, solenoid ni apa? Solenoid ialah gegelung wayar gegelung. Macam mana
nama padam ini. Kalau wayar satu single itu kita panggil wayar lah. Kita panggil apa lagi tak? Tapi solenoid ni apa? Solenoid ni wayar yang kita gulung, dianya akan kita panggil sebagai solenoid. Ada abang gambar kat situ, buat penat aku lukis. Okay. Kemudian bar magnet kita tolak masuk dalam solenoid. Macam saya kata tadi, kita buat masuk magnet. Oh ilah ilallah. Kalau warna hijau tak apa, kita tukar color dia. Okey, rebuh color. Tunggu pula dah. Hang ni sibuk yang pun nak kerja. Okay. So magnet saya warna purple. Pasal apa dia jadi dalam dia lantak dia. Okay. So saya masuk magnet dalam solenoid ni dan saya gerak-gerakkan dia. Saya guna pen warna biru. Okay. Saya buat masuk dia, saya buat keluar balik. Masuk dia, keluar balik. Masuk, keluar balik. Masuk, keluar balik. Okay. So macam biasa keliling magnet akan ada plug magnet ataupun medan magnet. Okay. So bila masuk dalam solenoid ni, yang hijau ni akan potong kuning ni ataupun plug magnet yang kuning tu akan dipotong. Jadi pemotongan plug magnet tu oleh solenoid tu akan menghasilkan arus teraruh. Arus aruhan. So arus tu terhasil di magnet kah? Tidak, dia terhasil pada wayar hijau ni. Solenoid ni lah yang akan menghasilkan arus. Arus akan duduk di solenoid yang wayar hijau ni. Dia tak duduklah di magnet tu. Okay, magnet tu cuma bergerak saja. Tidak bersentuh pun. Dia tak sentuh pun dengan solenoid hijau tu. Okay. Arus tidak teraruh apabila tiada perubahan dalam jalinan plug magnet. Maksudnya kalau magnet tak bergerak, maksudnya tak ada perubahan plug magnet. So tidak akan menghasilkan arus. Dia mesti bergerak. Okey, pasal 116. Gerakan relatif untuk menghasilkan arus teraruh. Gerakan tu kita panggil gerakan relatif. Kan saya kata tadi magnet tu mesti bergerak kan. So itu kita panggil gerakan relatif. Rajah. Okey, salin ni saya nak abang isi tempat kosong ni. Gerakan relatif. Arus aruhan dihasilkan apabila gerakan magnet ke dalam solenoid yang pegun. Okay. Atau gerakan magnet melintasi wayar yang pegun. Maksudnya magnet yang bergerak, solenoid duduk diam. Okay. B. Gerakan wayar atau solenoid wayar/solenoid melintasi magnet pegun. Ataupun yang B tu ialah kita gerakkan solenoid. Tadi kita gerakkan magnet. So di antara salah satu dia bergerak, kita akan dapat arus aruhan. C. Gerakan magnet dan wayar dalam arah bertentangan. D. Gerakan magnet dan wayar dalam arah yang sama tapi pada laju yang berbeza. Okay. Berbeza. Jawapan untuk D itu berbeza. Bawah dia, arus teraruh dihasilkan apabila A. menutup dan membuka switch S. B. melaraskan rheostat. C. Gerakan gelung. D. menggantikan bateri. Okey. Dan soal 117. Arus teraruh dihasilkan apabila mengayunkan. Okey. Mengayunkan bandul di dalam medan magnet. Mengayunkan bandul. Dulu saya pernah buat projek. Masa kat universiti dulu saya buat ni lah, mengayunkan bandul di dalam medan magnet ni
untuk menghasilkan arus. Orang nak masuk ke? Cinta saya terpaksa left. Okey. Nanti tengok kat YouTube. Mana pirat tadi? Okay. Alright. So, dua faktor belum beli faktor. So, hari ni kita berkenalan dengan hukum Faraday. Okey, apa dah? 2.24. Okey, 10 minit lagi. Hukum Faraday muka surat 117. Ini salah satu hukum yang kita kena belajar. Selain hukum Ohm, hukum tangan kiri, hukum tangan kanan. Ini juga ada satu lagi hukum kita panggil sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE teraruh berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Berkadar langsung. Maksud dia, kalau bertambah kadar perubahan flux magnet, maka bertambahlah DGE teraruh. Kalau berkurang kadar perubahan flux magnet, berkuranglah DGE teraruh. Okey, ambil contoh dynamo basikal. Bila awak kayuh perlahan, so kadar perubahan flux magnet adalah perlahan. So arus DGE yang teraruh adalah kecil, sebab tu lampu dia tak terang. Bila awak kayuh laju, kadar perubahan flux magnet adalah banyak, meningkat. So apa akan jadi dengan DGE? So DGE teraruh akan juga meningkat, sebab tu lampu hang terang. Okey. Kemudian hukum Lenz. Tadi hukum Faraday, sekarang hukum Lenz. Menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet. Okey. Arus yang terhasil tu arah dia akan menentang. Okey, tengok cikgu punya ni skrin. Saya gerakkan magnet ke kanan. Bila saya gerak magnet ke kanan, magnet ni bergerak ke kanan, so arus aruhan akan terhasil. Arah mana? Arah yang ikut hukum Lenz, dia kata menentang. Saya lukis guna pen merah. So arus yang terhasil dalam solenoid ni adalah arah ke kiri. Sebab saya tolak magnet ni arah ke kanan. Sekejap lagi bila saya tarik balik magnet ni pergi ke kiri, arah DGE teraruh akan pergi ke kanan. Itu maksud hukum Lenz. Arah yang terhasil tu bertentangan dengan arah gerakan. Okey, itu hukum Lenz. Clear dah ni? Ain, Farah, okey tak? Okey, cikgu. Okey, bagus. So, faktor yang meningkatkan magnitude DGE. 4 faktor penting ni sentiasa selalu keluar dalam peperiksaan. Soalan popular lah ni. 4 faktor. Macam mana kita nak kuatkan dia punya arus yang kita dapat? Yang pertama, sama ada kita tingkatkan laju. Gerakan relatif. Macam basikal, dynamo basikal tadi, kayuh bagi laju. Itu faktor pertama lah, meningkatkan laju gerakan relatif. Sama ada kita tambahkan kelajuan magnet tu bergerak ataupun kelajuan solenoid tu yang bergerak. Salah satunya pegun. Okey. Yang kedua, sama ada kita tingkatkan kekuatan medan magnet. Kita pakai magnet lagi power, lagi banyak dia punya flux magnet. So lagi banyaklah pemotongan flux magnet akan berlaku. So arus yang terhasil adalah lebih tinggi. Walaupun kita kayuh perlahan ni basikal tu, tapi hang pakai magnet power punya, kayuh slow, lampu terang macam lampu stadium. Ataupun kita tingkatkan panjang konduktor. Kalau macam wayar single tadi tu, kita tingkatkan panjang dia.
ataupun tingkatkan bilangan lilitan solenoid ni. Macam solenoid hijau cikgu lukis ni. Katakan ni ada berapa lilitan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lilitan. 6 lilitan, cikgu hayun mai katakanlah dapat 2 ampere arus dia. So cikgu ambil satu lagi solenoid, cikgu buat 1000 lilitan. Tu dia ambil 1000 lilitan. Tu dia. Ini maksud dia meningkatkan bilangan lilitan. Ambil magnet yang sama juga. Saya ambil magnet warna purple tadi tu. Magnet yang sama. 1GB. Kekuatan dia sama. So saya gerakkan dengan kelajuan yang sama. Laju relatif yang sama. Katakan saya bergerak main sini tadi. Laju dia 10 meter per saat. Ini pun sama. 10 meter per saat. Tapi bilangan lilitan yang ini banyak. So arus yang terhasil naik jadi 10 ampere. Okey. Bilangan lilitan yang berbeza, kekuatan magnet sama, kelajuan sama. Tapi bilangan lilitan tak sama. So lagi bertambah bilangan lilitan, lagi bertambahlah digit arus yang terhasil. Okey. Kemudian cara menentukan arah arus aruhan, itu kita sebut hukum tangan kiri, sekarang hukum tangan kanan. Benda yang sama, cuma tangan dia terbalik. Hukum tangan kiri, kalau awak ingat saya pernah beritahu benda ni, hukum tangan kiri guna dia bila kita bagi arus, kita nak tahu daya arah mana. Hukum tangan kanan, kita bagi daya, kita nak tahu arus tu arah mana. Okey, itu hukum tangan kanan. Ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Okay, kita isi tempat kosong sikit. Muka surat 119. Ni semua tak ada apa ni, benda cikgu terang tak jadi. A, 119, A sebelah kiri ya. Apabila anchor, maka tiada pemotongan garis magnet, maka tiada arus aruhan. Isi tempat kosong tu. Tiada arus aruhan dihasilkan. B. Dalam keadaan mendatang, BC bergerak ke atas dan AD bergerak ke bawah, sisi BC dan AD motong. Oleh itu, arus taruh yang maksimum. Okay, maksimum. Kemudian yang sebelah kanan dia, penjana arus ulang alik. B bola. Dalam keadaan mendatang, BC bergerak ke atas dan AD bergerak ke bawah. Sisi BC dan AD memotong garis medan magnet. Ya. Kalau tengok muka surat 118 ada gambar dia, hukum lens yang cikgu lukis tadi itulah. Gambar yang pertama yang A, dia tolak pergi ke kiri. Magnet tu dia tolak pergi ke kiri, maka arus dia nampak dia buat anak panah ke kanan. Arah dia. Dia menentang, arah dia sentiasa menentang. Kalau yang B, magnet tu dia bergerak ke kanan, arus aruhan akan dapat arah ke kiri. Sama macam cikgu lukis tadi. Samalah, bukan cikgu lukis tadi. Okey. So itu hukum lens, dia nak abad arah tu arah mana. Kemudian hukum Faraday, nampak tu gambar yang pertama gerakan magnet 1 bar. Yang kedua dia bubuh 2 magnet. So lagi banyak arus yang terhasil. Yang ketiga dia bergerak lebih laju. Gambar ketiga tu tunjuk magnet lagi laju. Yang keempat dia tunjuk bilangan lilitan yang banyak bilangan lilitan lagi banyak untuk menghasilkan arus yang lebih. Ada lagi muka surat 120. Dari tempat kosong je hari ni. 120 C. Bukan C, F.
F sebelah kiri ya. Arus dalam letak luar ialah arus terus. Okey, arus terus. Dan yang sebelah kanan C, selepas keadaan ini arus ta'aruf berkurangan sehingga ke sifar apabila anchor gelong serta dalam keadaan menegak. Menegak. Proses ini diulang E dan F. F, arus dalam letak luar ialah arus ulang alik. Arus ulang alik. Okey, untuk yang muka surat 119 tadi, penjana arus terus dengan penjana arus ulang alik, yang tu awak baca sendiri. Baca sendiri dulu hari ni, try hadam tengok. Besok boleh tanya kalau tak ada. Kalau ada masalah boleh tanya besok. Okey. Ini ialah penjana arus terus ataupun penjana arus ulang alik. Yang kita tengok sebelum ni ialah motor, DC motor dan AC motor. Yang itu kita bagi arus elektrik, kita dapat gerakan, kita dapat daya. Okey, macam kipas angin. Yang ini penjana. Kita bagi daya, kita nak tengok arus dapat. Okey, biasanya digunakan di mana? Dalam dinamo basikal, dalam penjana elektrik yang dekat empangan-empangan, turbin, orang panggil, biasanya orang panggil turbin penjana. Okey. Teknik menjawab muka surat 120 dan 121. So saya akan berhenti setakat sini. Ada lebih kurang 20 minit lebih lagi untuk belajar. So jawab sampai muka surat 122. Okey. 120, 121 dan 122 soalan esei. Okey. Itu saja. 120, 21, 22 sebagai homework awak semua. Jadi saya akan berhenti awal supaya awak akan ada masa untuk buat latihan lagi. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Ada cikgu. Okey, bagus. So kita jumpa lagi besok pukul berapa? Besok 9.30 hingga 10.30. alright. So pagi 9.30 kita akan bertemu lagi. Kita akan habiskan bab ni. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu.